بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid As-Sabirin Kampung Bukit Canggang, yang dimuliakan juga Tok Ketua Kampung kita Tok Ilyas, para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan juga Islam, atas redha dan izinnya dapat kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid karangan Al-Fadil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Mudah-mudahan perjumpaan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam salah satu daripada taman-taman syurga, dan menjadi penambah timbangan amal kebaikan kita ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala fi yaumil mahsyar nanti insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah ilmu Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Kerana kata Nabi SAW, aku juga adalah manusia biasa, yang bermaksud akan wafat, akan pergi, akan meninggal dunia. Dan ilmu juga akan hilang. Dengan cara apa? Dengan cara matinya orang yang memiliki ilmu, matinya para ulama. Dan aku sangat takut dan resah, kata Nabi SAW, bila mana satu masa nanti di akhir zaman, dua orang saudara berkelahi, dua orang saudara bergaduh. Kerana apa? Kerana tidak menemukan seseorang yang boleh menyelesaikan, menjadi pendamai antara kedua-dua orang ini, disebabkan harta pusaka, disebabkan pusaka, disebabkan harta peninggalan ibu bapa dan sebagainya. Dalam hadis ini SAW bersabda, yang kita faham, Nabi SAW risau, takut bila mana berlaku pergaduhan, bila mana berlaku pertelingkahan, bila mana berlaku permusuhan di kalangan dua orang saudara. Nabi SAW tak nyatakan kerisauan itu disebabkan ada waris tidak mendapat hak, tidak.
Tetapi timbul rasa resah dan takut itu bila mana berlaku pergaduhan, berlaku pertelingkahan. Kerana hukum kita melepaskan hak, taharus, melepaskan hak kita, tak apalah aku tak nak, hukumnya harus. Dari segi fiqah, keempat-empat mazhab mengharuskan untuk kita taharus dalam faraid, maknanya melepaskan hak kita, sama ada melepaskan sebahagian atau melepaskan keseluruhan, sama ada dengan lepaskan itu dengan imbuhan ataupun tanpa imbuhan. Tak apalah aku tak nak yang ni, aku nak yang tu. Yang ni dia dah lepas sebahagian. Tak apalah yang ni aku tak nak, tapi yang sana letak nama aku seorang. Ada imbuhan. Patutnya 2 ekar tanah, seka ada 2 orang adik-beradik, 2 lelaki, senang nak kira. Sepatutnya dari segi faraid, tanah A 1/2 abang, 1/2 adik. Tanah B 1/2 abang, 1/2 adik. Ini dari segi hukum faraid. Tetapi adik dan abang ini taharus melepaskan hak. Tak apalah bang, tanah A ni letak nama abang semua, satu nama je nama abang, tapi tanah B letak nama saya seorang. Okey, setuju. Itu nama taharus, melepaskan hak dengan imbuhan, atau melepaskan hak tanpa imbuhan. Makna tanpa imbuhan tadi bagaimana? Tak apalah bang, abang ambil dah semua, saya dah jutawan, saya dah bilion, saya dah banyak harta saya. Makan 7 keturunan pun tak habis, beratus-ratus ekar tanah saya dah ada. Harta peninggalan pusaka arwah ayah ni abang ambil dah semua. Itu juga taharus, melepaskan hak keseluruhan tanpa imbuhan. Harus. Keempat-empat mazhab mengharuskan untuk taharus. Jadi ini Nabi SAW tak risau kerana harus. Tetapi yang Nabi SAW risaukan berlaku pergaduhan. Banyak tak berlaku hari ini? Banyak, sangat, bukan sedikit. Kerana tidak ada orang yang boleh mendamaikan, tak kiralah siapa-siapa pun. Awal bulan 2 hari bulan 10 saya pergi ke Gemencih, Negeri Sembilan, dijemput oleh satu orang ni untuk menyelesaikan kes harta pusaka peninggalan arwah ibunya. Bila sebut Gemencih, dia melibatkan 2 perkara. Satu, tanah Felda. Gemencih ni di Felda Bukit Rokan. Bila tanah Felda, dia melibatkan akta. Kita dalam Malaysia ada undang-undang akta GSA khusus untuk tanah Felda. Tak boleh masuk semua nama, semua satu nama saja. Dan bila sebut Negeri Sembilan, tuan-tuan sudah maklumlah, adat pepatih. Teorinya, waris yang ada cuma 3 lelaki, 5 perempuan. Kita nak cerita tentang teori. Teori apa? Ni buku ni semua ni teori lah. Muka surat 1 sampai muka surat 300 lebih. Semua ni teori. Teorinya, kalau 3 lelaki, 5 perempuan, bermakna 3 kali 2, 6. Tambah dengan 5. Berapa? 11. Lelaki 2/11, perempuan 1/11. Arwah mak ni, arwah ayah dah mati dulu. Atuk ayah kepada arwah mak dah tak ada. Arwah mak pun dah meninggal tua. Jadi waris yang ada cuma anak-anak sahaja. 3 lelaki, 5 perempuan. 2/11 untuk lelaki, 1/11 untuk perempuan. Dah, saya boleh balik dah. Itu kalau teori. Maknanya kalau semudah itulah urusan pusaka, Nabi SAW tak risaukan 1400 tahun yang dahulu. Kalaulah semudah itu kita nak menguruskan harta pusaka, tentukan siap-siap, lelaki 2/11, perempuan 1/11, okey dah selesai, sudah boleh balik. Tidak semudah itu. Pukul 2 saya sampai, hampir pukul 6 baru selesai. Dekat 4 jam nak membincangkan isu-isu yang berbangkit. Tak kiralah siapa-siapa pun. Kalau tuan-tuan pun, tuan-tuan, puan-puan pun di antara orang yang dihormati di kalangan anak-anak saudara, mereka ni bertelingkah, bergaduh, masing-masing mengatakan aku dapat berhak dapat lebih, engkau dapat sikit, aku dapat sikit, engkau dapat banyak. Jadi kita ni sebagai orang tua yang mereka hormati, dan mereka rasa kalau kita menjadi pendamai, semua ahli waris bersetuju. Begitulah keadaannya. Kalau selagi mana ada orang begini, insya-Allah Nabi SAW tak risaukan.
Tetapi hari ini, kalaulah ada sekalipun, moga-moga menjadi penasihat, bukan punah sihat. Beza dua, penasihat dan juga punah sihat. Sebab itulah Nabi SAW menggalakkan supaya kita belajar faraid dan ajarkan kepada manusia. Sejujurnya, kalaulah orang tua saya mati, meninggal dunia, orang tua saya masih ada, mak saya ada, ayah saya ada, kalaulah misal kata, belum tentu lagi saya boleh menjadi pendamai di kalangan adik beradik. Sekalipun saya tahu tentang hukum, sekalipun saya pernah menyelesaikan kes-kes orang lain, tetapi belum tentu saya boleh menyelesaikan di kalangan ahli keluarga saya. Kerana saya mungkin anak yang kecil, anak yang ke-8 daripada 11 orang adik-beradik. Mungkin yang abang-abang, kakak-kakak, alah engkau. Kita akan panggil orang luar untuk menjadi pendamai. Kalau misal kata berlaku pertelingkahan, tapi insya-Allah mudah-mudahan tidak ada pertelingkahan, semuanya faham tentang hukum, semuanya faham tentang hak masing-masing. Sebut tentang faraid bukan hanya melibatkan hak semata-mata. Kerana melepaskan hak tadi hukumnya harus. Tetapi yang paling penting adalah menjaga hubungan. Silaturahim. Bila kata silaturahim, silah hubungan, rahim kandungan, adik-beradik. Bahkan dalam hadis Nabi SAW yang lain memberi ancaman, tidak akan masuk surga bagi orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Na'udzubillah min dzalik. Dengan sebab harta banyak berlaku hari ini, berlakunya pergaduhan, berlakunya pertelingkahan, tak puas hati dan sebagainya, sehingga hubungan adik-beradik tadi menjadi putus. Dah tak ada dengar kabar berita lagi dah. 5 tahun, 6 tahun dah tak dengar berita, raya pun dah tak jenguk lagi dah. Sebab harta pusaka. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, malam ini kita sambung dalam muka surat 42 dalam bab rukun-rukun pusaka. Setiap ibadat, setiap perkara dalam agama tak lari daripada dua perkara, iaitu rukun dan juga syarat. Kita kena pandai membezakan apa dia rukun, apa dia syarat. Seperti contoh dalam sembahyang, ada rukun sembahyang, ada syarat sah sembahyang. Apa dia rukun, apa dia syarat? Rukun ini mesti kena ada dia. Tak ada dia, batal ibadat. Dan dia sebahagian daripada ibadat tersebut. Contoh, rukun sembahyang, membaca surah Al-Fatihah. 13 rukun sembahyang. Surah Al-Fatihah termasuk tak dalam solat? Termasuk. Dan mesti kena ada dia. Tanpa surah Al-Fatihah, tanpa membaca surah Al-Fatihah, sembahyang tadi tidak sah. Itu makna rukun. Syarat bagaimana pula? Syarat sah, sesuatu yang mesti kena ada dia, tetapi dia bukan sebahagian daripada ibadah tersebut. Apa contoh syarat sah sembahyang? Berwuduk, suci daripada hadas kecil, hadas besar, suci daripada najis pakaian, badan, tempat, menghadap kiblat, masuk waktu. Ini semua syarat-syarat sah sembahyang. Adakah berwuduk sebahagian daripada sembahyang? Tidak. Wuduk satu perkara yang lain, ada rukunnya. Solat ada rukunnya, tetapi menjadi syarat sah untuk solat mesti kena berwuduk. Begitu juga dalam faraid. Nanti kita akan jumpa syarat untuk mewarisi pusaka. Sekarang kita masuk dalam bab rukun-rukun pusaka. Arkanul irthi. Yang pertama, harta atau hak milik yang ditinggalkan oleh si mati. Mesti kena ada harta. Kalau tak ada harta, tak akan berlaku faraid, tak akan berlaku pusaka. Adanya harta, rukun yang pertama, barulah boleh dikatakan adanya faraid, berlakunya pusaka. Ia dinamakan harta pusaka al-mawruth. Dalilnya daripada surah An-Nisa ayat yang ke-176, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falaha nisfu ma tarak. Maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 daripada harta yang ditinggalkan. Harta ma tarak merujuk kepada harta. Mesti kena ada harta baru berlaku faraid. Tak ada harta tak berlaku faraid. Sekalipun ada orang yang mati, ada warisnya. Nak waris apa? Harta tak ada, tak berlaku faraid. Maka rukun yang pertama mesti kena ada harta.
Yang kedua, pemilik harta yang meninggal dunia, al-muwarris. Mesti kena pemilik tu ada. Ada harta, ada. Siapa punya tak tahu, tak berlaku faraid. Syaratnya mesti kena ada harta, mesti kena ada pemiliknya. Pemilik harta yang meninggal dunia, apa dalilnya? Dalam surah An-Nisa ayat 176. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inimru'un halak. Jika seseorang meninggal dunia, seseorang ini merujuk kepada orang yang memiliki harta. Mati dia, maka dia merupakan rukun dalam pusaka, iaitu orang yang memiliki harta. Pemilik, dan mesti syaratnya mati. Syarat nanti kita akan masuk, syarat pusaka. Pemilik harta mesti mati dulu. Kalau tak mati, tak berlaku faraid. Yang ketiga, waris yang mempunyai hubungan kerabat dengan si mati, sama ada hubungan nasab, pernikahan atau penghambaan. Dalam bahasa Arab diberi nama istilah al-waris, iaitu waris. Kita dalam bahasa Melayu pun panggil waris. Ahli waris. Waris ini merupakan rukun yang ketiga. Ada harta, ada pemiliknya, tak ada waris, maka tak berlaku faraid. Cuma dalam faraid, kita nak kata waris ini boleh dikatakan dalam apa jua keadaan mesti ada waris. Sebab apa? Kita di Malaysia, wakil kita ada baitul mal. Ada baitul mal. Bahkan dalam keadaan orang yang tiada langsung ahli keluarga. Contoh dia sebagai seorang hamba. Dulunya sebagai seorang hamba. Kemudian tuannya bebaskan dia. Kemudian dia bekerja, adalah sikit harta, belum sempat berkahwin, mak ayah dah tak ada, dia pun hidup-hidup dibesarkan oleh orang dan tak tahu keturunan dia bagaimana, tak tahu langsung salah silah keluarga dia. Ada harta, mati dia. Siapa yang akan menjadi waris? Bekas tuan hamba ni tadi. Bekas tuan dia yang membebaskan dia semasa dia hidup akan mewarisi harta. Dalam apa jua keadaan setakat ini pasti ada orang yang akan mewarisi harta pusaka. 3 sebab seseorang itu boleh mewarisi harta pusaka. Yang pertama dengan sebab nasab. Bila kata nasab, keturunan, hubungan keluarga, kerabat. Ayah mewarisi anak, anak mewarisi ayah, abang mewarisi adik, adik mewarisi kakak, datuk mewarisi cucu, cucu mewarisi nenek. Semua ini atas asbab kerabat, atas sebab nisab keturunan, nasab keturunan. Yang kedua dengan sebab pernikahan. Hubungan pernikahan, siapa dia? Suami isteri. Suami mewarisi isteri, isteri mewarisi suami. Yang ketiga dengan sebab penghambaan tadi. Contoh yang saya berikan tadi. Bekas tuan hamba ini membebaskan hambanya, sampai masa hamba ni mati, tak ada waris, tak ada isteri, tak ada anak-anak, ada harta. Kita sebagai bekas tuan hambanya akan mewarisi harta pusakanya. Apa dalilnya? Dalam surah An-Nisa juga dalam ayat 176. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walahu ukhtun. Dan dia mempunyai saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa. Ukhtun ni merujuk kepada al-waris. Pertama, mesti kena ada harta. Yang kedua, mesti ada yang mati, pemilik harta. Yang ketiga, mesti ada waris. Ada tiga-tiga rukun ini, barulah adanya faraid, barulah adanya pusaka. Apa dia yang dikatakan harta pusaka? Yang ni pun kita kena faham. Kadang-kadang orang keliru dan kadang-kadang orang salah faham. Yang ni dia kata harta pusaka, sedangkan bukan harta pusaka. Yang tu bukan harta pusaka, bagi dia harta pusaka. Banyak berlaku. Contoh, duit khairat kematian. Ramai yang menganggap ini harta pusaka wajib difaraidkan. Tidak, itu bukan harta pusaka. Terpulang kepada waris nak guna untuk apa. Kalau orang yang datang dalam jauh, orang Jawa kata apa, layat ya, datang melawat kematian, kadang-kadang dibagi duit. Tempat saya dimasukkan beras dalam besen atau dalam jug. Jadi orang datang masukkan duit dalam beras. Itu tempat saya. Sini saya tak pasti macam mana caranya, dalam tabung ke dan sebagainya. Duit itu adakah termasuk dalam harta pusaka si mati ataupun tidak? Tidak.
Kalau orang yang bagi kepada tuan rumah tadi mengatakan ini duit untuk anak-anak arwah, maka wajib diberikan kepada anak-anak arwah. Ini duit untuk isteri arwah, maka wajib diberikan kepada isteri arwah. Kalau tak dinyatakan, terpulang kepada waris nak guna duit ini tadi atas kesepakatan mereka untuk tujuan apa. Nak buat untuk jamuan tahlil ke dan sebagainya, silakan, kerana tak tertakluk, tak terikat dengan hukum faraid. Apabila seseorang meninggal dunia, terkadang bukan semua hartanya menjadi harta pusaka. Syariat hanya memberikan harta pusaka sahaja kepada ahli waris, manakala harta yang bukan harta pusaka tidak diberikan kepada ahli waris. Oleh itu, sebelum pembahagian harta pusaka si mati dilakukan, ahli waris haruslah mengenal pasti bahawa harta tersebut merupakan harta pusaka si mati yang menepati syariat Islam. Bukan hanya dia memang milik tuannya, tetapi lihat juga cara pemilikan itu adakah patuh syariah ataupun tidak patuh syariah. Kalau harta yang dia dapat itu maklum semua orang tahu hasil daripada perjudian, maka tak boleh termasuk dalam harta pusaka. Wajib diberikan kepada siapa? Kita di Malaysia diberikan kepada Baitul Mal. Kita maklum semua waris tahu dah duit ini hasil daripada curi. Arwah ini masa hidupnya merompak, semua orang tahu. Dan duit yang dia ada ni dia tak kerja apa melainkan merompak saja. Duit tadi tak termasuk dalam harta pusaka. Kita sebagai waris pulangkan kepada siapa? Baitul Mal. Biar Baitul Mal menguruskan duit-duit yang tidak patuh syariah ini untuk kegunaan awam. Sama ada nak bina jalan raya, nak bina pagar dan sebagainya, atas kebijaksanaan pihak berautoriti Baitul Mal. Kalau kita di Selangor, MAIS, Majlis Agama Islam Selangor. Harta pusaka ditentukan dengan beberapa syarat, iaitu yang pertama, sesuatu yang mempunyai nilai kebendaan seperti tanah dan rumah. Kebiasaannya, kenapa orang menganggap ini mesti harta pusaka? Sebab ia melibatkan pengurusan. Nak pindah milik mesti kena pengurusan, mesti kena pergi di pejabat pusaka, mesti kena pergi dekat amanah raya, mesti kena berurusan di mahkamah tinggi sivil. Sebab harta pusaka, apa dia? Tanah. Sebab kita berurusan baru kita anggap sebagai harta pusaka. Hakikatnya segala harta yang ditinggalkan oleh si mati semuanya dikira harta pusaka. Telefon, pen, kopiah, apa lagi, buku, beg, semuanya itu termasuk dalam harta pusaka. Tapawai muslimat kadang-kadang pergi beli aiskrim, tapawai itu disimpan dekat dalam almari, simpan dekat kabinet. Kadang beli makanan dapat bekas putih tu disimpan susun. Jangan ingat, harta itu tak termasuk sebagai harta pusaka, juga termasuk dalam harta pusaka. Selagi mana ada nilainya. Milik si mati wajib ataupun terikat dengan hukum faraid. Walaupun nilainya kecil sekalipun seperti sebatang pen, ia tetap dikira sebagai harta pusaka. Sesuatu yang tidak mempunyai nilai kebendaan tidak dikira sebagai harta peninggalan seperti ilmu. Apalagi contoh yang tidak dikira sebagai nilai kebendaan, ilmu, jawatan, pangkat dan sebagainya. Yang dikatakan harta kebendaan yang ada nilai, maka ianya termasuk dalam harta pusaka. Susah lah Ustaz, macam tu, macam mana kita nak buat ni? Takharus. Dan syarat untuk takharus mestilah kena di kalangan ahli waris aqil baligh. Kemudian tahu dahulu bahagian masing-masing mengikut ketetapan syariat, mengikut ketetapan faraid. Ayah 1/6, ibu 1/6, isteri 1/8, anak-anak lelaki, anak-anak perempuan sekian. Tahu bahagian masing-masing. Telefon, ni arwah ayah punya telefon. Macam mana kita nak kira ni? Bahagian mak ada 1/8, isteri kepada ayah. Ayah ibu dah tiada, atuk nenek dah tiada. Bahagian bahagian mak ada 1/8 dekat telefon ni. Boleh tak abang nak? Mak kata apa? Ambil lah, silalah. Dah, kita dah lepas dengan mak kita. Tanya lagi dengan adik-beradik.
Bagi adik-beradik yang lelaki, contoh 2/9 bahagian dia seorang lelaki. Tanya dengan yang alung, tanya dengan yang angah, tanya pula yang perempuan 1/9 bahagian. Semua kata tak apa bang, ambil bang. Selesai. Kita dah ambil harta pusaka si mati dalam keadaan kita tak mengambil hak waris-waris yang lain. Macam-macam cara kita boleh buat. Sama ada setiap barang yang ada kita tanya, ataupun yang kebiasaannya kita amalkan di Malaysia ini kebanyakannya. Contoh pakaian-pakaian. Kita akan longgokkan dalam satu tempat. Siapa nak ambil, itu pun termasuk dalam perkara takharus. Siapa nak ambil, siapa yang tak nak, okey, last sekali siapa tak nak kita akan bagi dekat orang lain. Okey, semua setuju. Itu takharus lah tu. Melepaskan hak. Kalau ikutkan selai pakaian tu, bahagian mak ada, bahagian abang ada, bahagian adik ada, bahagian kakak ada. Setiap waris ada hak bagi setiap barang si mati. Tetapi bagi barang yang mungkin bagi kita tidak ada nilai kebendaan yang tinggi, bukan tak ada langsung, ada, tetapi tak tinggi, tak apalah kita lepaskan. Tak ada masalah, itu juga yang biasa kita lakukan. Tetapi dalam bab yang besar, macam tanah, macam rumah, macam kenderaan, yang tu biasa kita akan melibatkan pengurusan. Kenderaan pun begitu juga. Kita tak boleh masuk semua nama. Kalau ada 8 waris, tak boleh 8 nama masuk dalam geran. Dia bukan macam tanah, bukan macam rumah, tetapi satu nama saja, takharus. Siapa yang nak kereta ni, contoh kereta arwah ayah ni, nilainya contoh RM10,000. Kita ada 4 orang adik-beradik lelaki semua. Along nak ke? Along nak. Okey, Along kena bayar dekat arwah, bayar dekat adik-adik, bayar RM2,500, RM2,500. Yang bongsu kata tak apalah Long, ambil lah Long bagian saya, lepaslah mak dah duit dia RM2,500. Jadi dia bayar dekat yang kedua dan yang ketiga. Yang adik, yang bongsu tak minta. Itu semua dalam bentuk takharus, melepaskan hak. Satu kes, kawan saya menguruskan tanah. Masing-masing tak nak takharus. Sehingga mana tahu? Sehingga berlakunya tanah yang dimiliki oleh orang yang tanah tu kecil, tetapi dikongsi dengan ramai waris. Tanah 0.234 ekar. Besar tak? Lebih kurang dalam suku ekar. Ada 36 nama. Suku ekar ada 36 nama dalam geran. Ini yang sekarang ni. Hak si mati yang Amba sedang uruskan ialah 1/42. Si mati ni dalam salah satu nama 36 ni, dengan keluasan 0.0055 ekar, bersamaan dengan 22 meter persegi. Kita kadang-kadang lah, sikap kita lah di kalangan masyarakat kita, tak apalah janji nama aku masuk geran. Ada orang macam tu, sikap dia begitu. Tak apa, yang penting nama aku masuk geran. Dia tak tahu luas mana. Bila kira-kira 10 kaki persegi, 10 meter persegi, ada faedah tak? Tak ada faedah. Nama ada dalam geran, kita rasa bangga. Wah, aku ada geran tanah, geran kongsi. Bila tengok-tengok keluasan yang kita miliki lebih kurang dalam 10 meter persegi, ada tak faedah untuk kita? Tak ada. Ini kat sini pentingnya takharus, melepaskan hak. Sama ada nak melepas dengan imbuhan ataupun tidak. Dalam keadaan begini suku ekar, letak satu nama sudahlah. Sebelum yang 42 ni, masa 36 ni nak menentukan 36 nama ni, bincang sepatutnya. Masa tu siapa yang nak letak nama ni kena bayar masing-masing dekat waris-waris yang lain. 35 orang waris yang lain bayar dekat dia. Kalau contoh tanah ni tadi berharga RM36,000. Penama yang nak masuk nama ni dia kena standby RM35,000. Bayar RM1,000. Ada tak manfaat bagi dia? Ada, sebab satu nama dah. Nanti anak-anak dia pula begitu juga. Kalau seekar ni, suku ekar ni lepas tak 2 buah rumah, okey, letak dua nama waris. Yang lain tebus hak mereka, bayar. Itu nama takharus. Ala bala. Ni bahasa orang Pahang, bahasa orang belah-belah pantai timur. Lagi kecil hak si mati 0.0050 ekar, menyamai 2 meter persegi. 2 meter persegi agak-agak besar mana? Lebih kurang dalam, saya rasa tiang ni lagi besar. 4 tiang ni lagi besar, lebih daripada 2 meter persegi. Kecil je. Ada tak faedah bagi dia? Tak ada faedah.
Jadi kita kena faham, kita kena tahu benda ni. Proses ni melibatkan pengurusan, bukan hanya kita cerita tentang faraid ini bukan hanya hak semata-mata. Ini kita kena faham. Faraid ini bukan membincangkan hak semata-mata. Sebab tu adanya tajuk takharuj tadi, melepaskan hak. Kalau nak kira hak, telefon ni pecah 4 dah. Kalau nak kira hak. Kopiah ni potong 4 dah kalau nak kira hak. 4 orang waris, ambil suku. Ada faedah tak? Tak ada faedah. Sama macam tanah ni. Sebab tu kena ada konsep takharuj. 2 meter persegi isteri 1/8 bersamaan 0.25 meter persegi, tak sampai 1 meter persegi pun bahagian isteri. 2 anak lelaki 0.5 meter persegi, 3 anak perempuan 0.25 meter persegi. Kalau waris tuntut hak faraid atas tanah, tak tahulah katanya. Kalau ada juga waris nak menuntut, tak tahulah nak kata apa. Tu mindset kita, masyarakat kita ada yang macam tu. Tak apa, yang penting nama aku ada dalam geran. Dia tak tahu faedahnya, tak ada langsung. Lebih baik serahkan ataupun lepaskan hak, atau dia beli hak dengan waris-waris yang lain. Itu lebih bermakna daripada harta pusaka tadi dapat dimanfaatkan. Last akhirnya tanah tersebut tak terurus. Nak urus banyak mana? Besar mana? 2 meter persegi. Yang kedua, yang dikatakan harta pusaka, ia merupakan milik yang sempurna bagi si mati walaupun ia bersangkutan dengan orang lain, seperti seseorang berhutang dengannya. Harta yang bukan milik sempurna seperti harta yang digadaikan tidak boleh difaraidkan sehingga ditebus dahulu harta tersebut. Saya nak ambil kisah realiti kita di Malaysia ini, kadang-kadang melibatkan kenderaan yang masih lagi ada hutang dengan pihak bank. Ada setengah bank dia mensyaratkan peminjam ini mesti kena ambil auto life insurance lah, senang kata. Kalau mati penama ni, insurance akan cover. Ada yang tak ambil. Bila tak ambil ini, mati orang ni, kereta ni termasuk harta pusaka ke tidak? Tak termasuk, kerana masih lagi di bawah gadaian. Begitu juga rumah, begitu juga tanah. Tapi kebanyakan, kalau kita nak beli tanah, beli rumah, biasanya kebanyakan bank akan meletakkan syarat mesti kena ambil takaful ataupun insurans, MRTT ke apa-apa bla-bla lah. Tak kisahlah. Tujuannya bila kita mati dalam keadaan kita masih lagi ada berhutang, pihak insurans, pihak takaful akan langsaikan pinjaman. Itu beri kelebihan kepada pihak bank. Dalam masa yang sama, aset tadi dah menjadi milik sempurna si mati dan termasuk dalam harta pusaka. Kalau masuk dalam gadaian, benda-benda yang masuk dalam gadaian, gelang arwah mak, rantai arwah mak, rantai emas, gelang emas dimasukkan dekat ar-rahnu. Selagi mana tak ditebus, gelang atau rantai tadi tak termasuk dalam harta pusaka. Kena tebus dulu baru termasuk gelang atau rantai tadi dalam harta pusaka. Begitu juga harta benda orang lain yang dipinjam atau disimpan oleh si mati sebagai pemegang amanah. Harta tersebut bukan miliknya dan wajib diserahkan kepada pemilik yang sebenar. Pemegang amanah. Saya bila sebut pemegang amanah ni, terus terlintas tanah Lut. Terus terlintas tanah Lut Lidi. Tanah Lut Lidi, kalau tuan-tuan masih ada lagi lah yang percaya, elakkan. Isu Lut Lidi ni tanah pertanian. Kalau tanah yang status kediaman tak ada masalah. Masuklah berapa ramai nama pun dalam geran tersebut, boleh dapat geran individu sebab status tanah kediaman. Tetapi banyak yang berlaku, orang jual tanah-tanah Lut Lidi ini tanah berstatus pertanian. Kita kena tahu Akta Kanun Tanah Negara, 1 ekar hanya boleh masuk 1 nama sahaja. Kadang-kadang kita dijanjikan bulan bintang, beli dengan aku. Aku 1 ekar pecah 8. Pecah 8, 1 lot tu harga 30,000 je dia jual. Siapa tak nak? Lepaslah kalau kita nak buat rumah, 1/8 ekar tu lepas tapak rumah. Buat rumah biasalah, jangan rumah banglo. Kalau rumah banglo paling tak 1/4 suku ekar.
lepas. Jadi beli. Tapi sebagai pemegang amanah, bukan pemilik. Sebab tak boleh pindah nama. Syarat tanah tu tadi masih lagi berstatus pertanian. Matilah nanti penama ni, siapa yang akan dapat pusaka? Anak-anak penjual ni tadi. Berlaku tak? Berlaku hari ini orang yang dah duduk di tanah yang dibeli atas nama Lord Didi sebagai pemegang amanah dihalau atas perintah mahkamah oleh waris si mati, pemilik nama dalam geran tanah. Banyak berlaku sekarang. Isu Lord Didi ni antara musuh pejabat daerah. Pejabat tanah ni antara musuh lah. Jadi kami sering nasihatkan, kalau boleh jangan terlibat. Jangan terlibat dalam urusan jual beli tanah Lord Didi yang berstatus pertanian. Kalau berstatus kediaman silakan, tak ada masalah. Tapi biasanya harganya akan mahal sebab dia ikut pada nilai kaki persegi. Yang ketiga, harta itu adalah harta yang diperolehi secara halal sahaja. Harta yang diperolehi secara haram seperti riba, rompakan, rasuah, perjudian dan lain-lain, harta tersebut hendaklah disalurkan kepada majlis agama negeri atau digunakan bagi perkara-perkara yang menjadi keperluan orang ramai seperti jalan raya, pagar, longkang dan tandas awam. Azan nak teruskan ke ataupun azan dulu? Azan dulu. Kita beri laluan azan, kemudian kita sambung sedikit insya-Allah. La ilaha illallah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa rabbana sallallahu alaihi wa sallam qaimat sambung sedikit boleh ya, dalam 5 ke 10 minit. Mesti daripada sumber yang halal. Macam saya katakan tadi, jika daripada sumber yang haram dan dimaklumi, semua orang tahu harta ni dapat daripada nombor ekor, contoh, maka dipulangkan kepada pihak majlis agama. Saya suka buku ni sebab apa tuan-tuan? Sebab penulisnya orang Malaysia dan dia meletakkan isu-isu semasa wakil yang berlaku di Malaysia. Dalam ni ada cerita tentang tabung haji, dalam ni cerita tentang KWSP, SOKSO. Kalau kita nak baca kitab-kitab fiqh yang bahasa Arab, banyak kitab-kitab fiqh yang bahasa Arab tentang faraid, tetapi tak jumpa tabung haji, tak jumpa KWSP dalam tu. Tapi dalam ni penulis dia menggabungkan isu-isu yang berkait dengan keadaan kita, isu semasa di Malaysia. Yang keempat, harta tersebut diperolehi semasa si mati masih hidup. Bukan harta itu dapat selepas kematian. Apa contoh? SOKSO, itu bukan harta pusaka. Pencen, itu bukan harta pusaka. Pencen ni pun kadang-kadang ramai yang salah faham. Sibuk nak juga harta pusaka, sibuk nak juga diparaidkan pencen tadi. Sedangkan pencen tadi bukan harta pusaka, kerana dapat pencen tadi selepas kematian. Syaratnya harta tersebut diperolehi semasa si mati masih hidup. Jika harta diperolehi selepas dia mati, harta itu bukan miliknya dan tidak menjadi harta pusaka. Bila kata tak menjadi harta pusaka, maknanya tak tertakluk, tak terikat dengan hukum faraid. Contohnya derma kematian, khairat kematian, pampasan perkeso dan sebagainya. Jika penyumbang berniat untuk berikan kepada anak-anak si mati, maka sumbangan itu milik anak-anak si mati, bukan milik isteri dan ahli keluarga yang lain. Jika penyumbang tidak berniat kepada sesiapa pun, maka sumbangan itu milik keluarga. Kaedah pembahagian tersebut mengikut kesepakatan ahli waris. Ia tidak tertakluk dengan hukum faraid kerana ia bukan harta pusaka. KWSP, tabung haji termasuk ke tidak dalam harta pusaka? Termasuk. Sekalipun dari segi prosedur, prosesnya kita boleh meletakkan penama. Kita letak nama isteri kita contoh. Mati kita, isteri kita boleh keluarkan semua jumlah duit yang ada dalam tabung haji, dalam KWSP. Tetapi bukan milik isteri kita. Ini kita kena faham. Ramai yang menganggap aku penama, ayah letak nama aku penama, aku punyalah. Makan harta batil. Kerana duit KWSP, duit tabung haji termasuk dalam harta pusaka, tertakluk dengan hukum faraid. Setiap waris ada hak. Dia cuma pemegang, dia cuma pemudah cara
Sebagai penama boleh keluarkan terus tanpa menunggu surat kuasa. Nak tunggu surat kuasa ambil masa lama. Tuan-tuan kena sekarang ni sistem online. Kena daftar dalam online, senaraikan harta-harta si mati, upload sijil-sijil kematian, sijil-sijil IC, waris-waris, surat beranak. Kalau misal kata isteri, sijil nikah kena upload, kemudian kena print out, kemudian kena dapatkan cop Suruhjaya Sumpah atau Magistrate, baru hantar ke pejabat pusaka kecil. Tunggu dalam 2 bulan 3 bulan baru panggil untuk bicara kuasa. Dah bicara kuasa, tunggu lagi proses tu selesai, baru dapat surat kuasa, baru boleh keluarkan duit. Tetapi tabung haji, KWSP, kalau kita dah letak penama, boleh terus keluarkan. Tapi kena ingat, bukan milik penama, tetapi milik waris. Termasuk dalam harta pusaka, dia cuma pemudah cara untuk keluarkan duit tersebut. Kaedah pembahagian tersebut mengikut kesepakatan ahli waris, ia tidak tertakluk dengan hukum faraid kerana ia bukan harta pusaka. Ini bagi harta-harta yang terbit selepas kematian, khairat kematian, sok-sok, pampasan dan sebagainya. Yang kelima, harta itu berkekalan milik si mati sehingga dia meninggal dunia. Pemilikan itu sempurna sehingga dia mati. Ada berlaku kes, malam ni dia jual tanah dengan kawan dia. Dari segi akad rukun dia selesai dah, cuma duit belum bagi lagi, hutang atas nama hutang. Atas nama hutang. Tak apa man, besok aku pergi bank, kemudian aku keluarkan duit, aku bagi duit kat kau. Tapi ni jadi beli ni, jadi beli, aku dah confirm beli. Okey, aku jual, aku beli. Bayarannya 30,000, besok aku pergi bank, keluar, aku bagi dekat kau. Malam tu meninggal dunia penjual. Geran nama siapa? Nama dia lagi. Geran nama dia lagi. Jadi dalam kes ini, pembeli dikira berhutang kepada si mati. Tetapi dari segi undang-undang, proses yang berlaku di Malaysia, tanah tadi adalah milik penjual dan akan diwarisi oleh waris-waris dia. Bicara kuasa sebab nama lagi, nama si mati lagi, maka tertakluk dengan pusaka kecil. Siapa yang mewarisi? Waris-waris dia. Dah berlaku perselisihan dari segi ni dah jual ke tak ni. Dari segi akad, rukun jual beli selesai dah. Dari segi hukum, pembeli ni berhutang, bayarlah 30,000. Tapi kalau dia bayar 30,000 dekat waris, dia boleh dapat tak nama ni tadi, tanah ni tadi? Tak dapat. Tak dapat. Ni nak katanya pemilikan tadi mesti sempurna sehingga si mati ni meninggal dunia. Atau si pembeli yang mati, dia dah bayar dah, siap-siap. Malam ni okey, aku beli mana tanah ni 30,000. Okey, jual. Aku pergi bank kejap, jom kita pergi bank sama-sama, keluarkan duit. Contohlah 30,000 je keluarkan duit. Walaupun dari segi logiknya tak keluar duit 30,000, sebab dia ada hadnya. Contoh nak cerita, dia dah bayar dah, ataupun dia ambil kat rumah je duit 30,000, bayar dah dekat mat. Esok kita pergi pejabat tanah, kita buat proses tukar nama ya. Okey, pembeli ni mati, meninggal dunia, belum sempat tukar nama. Tanah ni tadi milik siapa? Pembeli dari segi hukum. Tetapi kalau misal kata si mati ni, pembeli ni mati, meninggal dunia, adakah waris-warisnya dapat mewarisi tanah ni tadi? Tak boleh, kerana belum lagi tukar nama. Boleh, tetapi prosesnya panjang. Dia kena pergi buat tuntutan dekat pejabat pusaka kecil, mengatakan tanah ni dah dibeli. Dia kena buat akuan sumpah dan sebagainya. Proses jadi panjang. Jika semasa dia hidup, dia telah menukar hak milik hartanya seperti menjual, memberi hibah ataupun hadiah, mewakafkan atau sebagainya, maka harta itu tidak menjadi harta pusaka. Harta pusaka yang dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk. InsyaAllah yang ini kita akan sambung pada hari Jumaat nanti. Ada tak soalan 1, 2 sebelum kita tutup majlis kita? Ya, Ji. Dia dah bayar? Meninggal. Peninggal pun meninggal juga. Okey. Ahli keluarga tahu. Waris kena amanah.
Waris kena amanah. Semasa bicara kuasa, dia kena bercerita dengan pegawai pusaka, tanah ni dulu arwah ayah dah jual dah dekat Pak Mat. Contohlah Pak Mat, cuma belum tukar nama. Tak apa, tak ada masalah. Dia kena amanah. Sama juga isu dengan beli lot lidi tadi. Dia tak nak bayar. Ada keluarga dia? Aha. Maksudnya tak amanah lah. Tak amanah ni tak boleh buat apa lah. Makan harta batil. Nak kira amanah ni tuan-tuan, ada kes tanah tu ayahnya, arwah ayah dah wakafkan untuk surau. Dah wakaf untuk surau, dah didirikan surau atas tanah tersebut. Dan dia dari kecil dia sembahyang kat surau tu. Cuma kesilapan orang dulu-dulu, dia tak daftarkan, dia tak warta. Dia tak daftarkan tanah tadi sebagai tanah wakaf untuk surau. Sepatutnya pergi di mana? Perbadanan Wakaf Selangor, daftarkan. Mati penama ni, anak ni kata ini tanah ayah saya ada hak. Nak kata apa kita? Berlaku tuan-tuan depan mata saya. Nak kata apa kita? Dari segi hak dunia dia dapat, makanlah harta batin. Sedangkan dia tahu tanah ni arwah ayah dah wakafkan dah. Cuma kita ni proses tu kita belum buat. Dan kita pun kadang-kadang ambil ringan tentang perkara tersebut. Hak memang hak. Bukan hak dia lah. Hak wakaf. Bila kata wakaf, waqafa, terhenti, wakaf. Apa terhenti? Hak kita. Asalnya kita ada hak dekat tanah ni, tapi kita wakaf, terhenti hak kita daripada tanah ni. Milik siapa? Milik Allah. Tapi anak ni tadi gelap mata, kelabu mata, tanah harga mungkin dah berpuluh-puluh ribu, beratus ribu. Dia tuntut pusaka, dapat kat dia. Dari segi undang-undang dia dikira berhak. Tetapi dari segi hak, makan harta batil. Cerita tentang tak amanah ni, apa dia punya penyelesaiannya? Kefahaman fiqh. Sebab tu dalam kitab ini ada dua tajuk besar dibahagikan. Yang pertama tentang fiqh faraid, yang kedua tentang pengiraan. Kita tuan-tuan kalau tak tahu kira-kira tak apa lagi, yang penting kita faham tentang hukum, kita faham tentang hak. Bila mati ayah mak kita, kita tahu ini bukan hak aku tak boleh tuntut. Walaupun kita boleh berpeluang untuk tuntut, kita ada peluang. Contoh nama tadilah, belum tukar nama lagi, belum diwakafkan lagi, belum didaftarkan lagi, belum diwartakan lagi. Kita boleh untuk tuntut, tetapi kita tahu hukum, maka kita akan tinggalkan. Ya, Cik? Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak bertanya, ya. Jika ada anak yang masih hidup, berhutang kepada si mati, ibu ataupun ayah, okey, katakanlah 10,000, dan si mati meninggalkan harta 100,000, apakah dianggap bahawa 10,000 itu juga harta tersangka yang belum dibayar? Okey. Anak hutang dengan ayah RM10,000 semasa hidup, akad jelas hutang. Bila kata hutang, dia wajib bayar, tak kira lah dengan siapa pun. Mati ayah ni, duit RM10,000 tadi termasuk dalam harta pusaka ayah ataupun tidak? Termasuk. Kalau misal kata anak ni tak mampu nak bayar, dia ada tak bahagian mengikut faraid? Ada. Tolak nanti. Masukkan, nilaikan, tambahkan dengan keseluruhan harta si mati. Bahagian anak ini contoh dapat bahagian dia RM30,000. Tolak RM10,000 yang dia berhutang dengan arwah ayah, dapat RM20,000. Jelas? Boleh ya? Okey. Dah satu lagi soalan sebelum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia dah berkahwin. Macam mana? Dia dibuat penambah baru, kata isteri yang baru lah. Okey. Jadi dia nak keluar kerja isteri yang baru tu dah siap bagi tahu lah yang anak-anak
Sagu hati saja. Okey. Dan dari segi, kalau contoh dari segi pengeluaran tadi itu, isteri yang lama dan anak yang ketiga ni macam mana dia berkira? Okey. KWSP termasuk dalam harta pusaka ke tidak? Termasuk. Penama cuma pemudah cara. Kalau tak ada letak nama pun, boleh tak keluarkan duit KWSP? Boleh. Dengan ada surat kuasa. Belum ada surat kuasa, ada penama, boleh tak keluar? Boleh. Sebab pemudah cara. Bukan milik dia. Isu ini, lelaki ni dah berkahwin. Kemudian bercerai. Ada anak daripada isteri yang pertama. Kahwin baru isteri yang kedua. Dia letak isteri kedua sebagai penama dalam KWSP. Dan ada anak-anak juga. Kemudian isteri yang kedua ni dia buat keputusan dia mengikut akal dia, mengikut nafsu dia. Dia kata ini nama mak punya. Mak nak bagi dekat korang atas nama Sagu Hati. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Sebab itu bukan hak dia. Milik siapa? Milik si mati, termasuk dalam harta pusaka dan tertakluk dengan hukum faraid. Hak waris-waris, adakah anak isteri pertama dikira waris? Ya. Anak isteri pertama dikira waris si mati. Kerana hubungan anak dengan ayah, hubungan anak dengan ibu, kalau bercerai mak ayahnya tidak akan terputus sampai bila-bila. Ini pun kadang-kadang masalah, orang menyembunyikan waris. Bila mana tahu? Ada satu kes kawan saya selesaikan. Kahwin di seberang. Boleh faham kot seberang kat mana? Tak didaftarkan. Ada anak. Kemudian meninggal dunia. Yang kahwin seberang ni kahwin yang nombor 2. Biasanya nombor 2 je. Yang pertama biasa ikut peraturan. Yang kedua, ketiga ni dia lagi sikit pergi dekat seberang. Anak daripada isteri yang kedua dikira waris ke tidak? Ya. Dan isteri yang kedua juga dikira waris. Apa kata isteri pertama? Dia kata dia orang bukan waris, dia orang bukan isteri si mati. Tak ada hitam putih pun tak didaftarkan di Malaysia. Sepatutnya daftarkan di Malaysia. Tak apalah, denda bayarlah. Sebab kita nanti dia akan jadi kes mahkamah untuk menentukan status perkahwinan tadi adakah sah ataupun tidak. Tuan-tuan jangan ingat semuanya sah ya. Dia akan bincang sama ada jarak ni tadi lebih daripada 2 marhalah ataupun tidak. Kenapa nak kena mewalikan hakim dan sebagainya. Panjang perbicaraan tu. Kalaulah dihukumkan, dibicarakan sah perkahwinan di seberang tadi, isteri dan juga anak-anak daripada isteri yang kahwin seberang ni tadi juga termasuk dalam waris. Disembunyikan oleh isteri yang pertama. Makan harta batin. Sebab nafsu, sebab akal. Dia dah menyampah dengan orang ni. Perampas, penyondol semua keluar. Tiba-tiba mati lelaki aku, dia nak harta juga. Sebab akal. Kes sebelum ni juga pernah saya cerita. Seorang perempuan ada harta banyak. Hartanya juta-juta. Andartu, umur 40 lebih baru berkahwin. Tunggal. Ayah, ibu masih ada. Berkahwin dengan lelaki pilihan dia, bukan warga negara. Bukan warga negara. Mak ayah perempuan ni memang tak sukalah. Tak ada orang Melayu lagi ke? Kenapa aku cari orang luar? Tapi dah jodoh, anak tu nak kahwinkan juga. Tak sampai setahun, tak dikurniakan anak, mati anak perempuan ini. Suami yang bukan warga negara ni berapa hak dia? 1/2 mengikut faraid. Saya tanya dengan tuan-tuan, kalau tuan-tuan jadi bapa kepada perempuan ini, nak bagi tak separuh daripada harta si mati kepada menantu ni tadi? Bagi Ustaz, sebab dah faham. Berapa nilainya? 10 juta. Nanti dulu. Itu pentingnya kena tahu hak masing-masing. Ada orang dia melepaskan hak takharus, tak cukup syarat, iaitu tahu bahagian masing-masing dulu. Tak apa, aku tak nak, ambillah semua. Betul ni bang, betul. Abang tahu tak mengikut faraid berapa? Tak tahu. Abang punya kalau ikutkan 5 juta. Nanti dulu. Tu syarat yang ulama letakkan. Wajib kena tahu dahulu bahagian kita untuk kita takharus melepaskan hak. Bila kita dah tahu, baru akan timbul redha. Kalau tak tahu, 10 tahun, 20 tahun yang lepas bahagi sama rata dengan adik-beradik lelaki perempuan.
20 tahun malam ni baru datang mengaji faraid, baru tahu, oh sepatutnya dulu aku dapat 2 ekar. Tetapi dulu bagi sama rata dapat seekar saja. Kalaulah dulu aku tahu. Timbul penyesalan. Sebab tu ulama letak 3 syarat utama untuk takharus. Takharus maknanya apa? Melepaskan hak. Dalam bahasa mudah kita nak bagi sama rata, nak muafakat. Silakan, cukup 3 syarat ni, silakan. Apa dia yang pertama? Semua ahli waris akil baligh. Kalau ada di kalangan yang kanak-kanak belum baligh, tak boleh ambil kesepakatan dia, wajib bagi bahagian dia mengikut faraid. Kalau ada di kalangan yang okey akal, walaupun usianya dah 30 tahun, wajib bagi bahagian dia mengikut faraid. Kemudian syarat yang kedua, tahu dahulu bahagian masing-masing. Ayah 1/6, ibu 1/6, isteri 1/8, anak-anak lelaki perempuan lelaki contoh 2/9, perempuan 1/9, tahu dah okey. Barulah syarat yang ketiga, redha. Di kalangan 8 orang adik-beradik, 4 lelaki 4 perempuan, seorang lelaki kata aku tak nak bagi sama rata, aku nak bahagian aku mengikut faraid. Yang 7 tadi haram, kata dia tamak. Tamak ni apa dia? Ambil hak orang masuk poket kita. Tu makna tamak. Tetapi yang seorang ni ambil hak orang tak? Dia nak hak dia yang Allah dah tetapkan. Fariidatan minallah, ini adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Abaukum wa abaukum abaukum wa auladukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapa-bapa kamu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, kamu tidak akan tahu siapa di kalangan mereka yang lebih banyak manfaat kepada kamu selepas kamu mati. Maka oleh itu Allah sendiri yang menetapkan dalam hukum faraid. Asasnya semua harta ni bukan setakat harta, badan kita. Inna lillahi. Apa makna inna lillahi? Kita, sesungguhnya kita inna lillahi, milik Allah. Bukan hanya harta kita, bukan hanya kereta, rumah, tanah milik Allah, badan kita pun milik Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan dikembalikan. Bukan Allah bagi free. Sebab tu akhirat nanti ditanya 4 soalan. Tak akan berganjak kaki kita, melainkan ditanya 4 soalan. Salah satunya tentang harta kita. Dari mana datang, ke mana kita belanja. Kenapa Allah tanya? Sebab bagi pinjam, bukan bagi terus. Allah tanya anggota badan kita, 7 anggota, mata, telinga, mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan. Yang paling banyak buat dosa apa? Mulut kita ni. Waktu itu, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tutup mulut-mulut kita. Yang bercakap siapa? Wa tukallimuna aydihim. Ya Allah, si fulan bin si fulan ni tarikh sekian-sekian di tempat sekian-sekian, melakukan sekian-sekian. Waktu tu tak boleh nak cong lagi dah. Siapa menjadi saksi? Kaki kita akan menjadi saksi. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sebab apa kena tanya balik tangan-tangan kita ni anggota? Sebab Allah bagi pinjam, bukan bagi terus. Kalau bagi terus tak tanya dah. Kita ada RM100 bagi dekat kawan, nah aku bagi. Besok je nak beli apa terpulang, kita tak ada hak nak tanya, aku bagi semalam RM100 kau beli apa? Aku beli ayam. Siapa suruh kau beli ayam? Boleh kita tanya macam tu? Tak boleh, sebab kita dah bagi dah. Tapi kalau kita bagi pinjam kereta, bagi pinjam motosikal, dia bawa aksiden, kita ada hak tak minta ganti? Ada hak. Hak itu sebab pinjam. Macam juga harta kita. Mati kita ni, telefon kita hilang, habis kontrak dah pinjaman kita dengan Allah, akan kembali kepada Allah. Dan Allah akan berikan semula kepada waris-waris kita melalui faraid, melalui ayat-ayat Al-Quran. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagi kamu suami-suami 1/2 daripada harta peninggalan isteri-isteri kamu sekiranya dia tidak mempunyai anak. Siapa yang cakap ni? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tetapkan langsung dalam Al-Quran bahagian setiap ahli waris. Fariidatan minallah, tilka hududullah. Demikian itu adalah ketetapan had-had yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. 8:37. Insya-Allah kita akan sambung pada hari Jumaat ini. Hari ini hari Isnin, lagi 4 hari insya-Allah Jumaat malam. Saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Ambil terkasar bahasa, terkuris hati tuan-tuan dan juga puan-puan.
Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.